Ustaz Ibrahim Zakaria hafizahullahu ta'ala wa ahlah, sahibul fadilah Ustaz Saleh Said hafizahullahu ta'ala wa ahlah, dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibul fadilah Ustaz Said Bakri hafizahullahu ta'ala wa ahlah, sahibul fadilah yang berhormat Ustaz Hafiz Sabri hafizahullahu ta'ala wa ahlah, seluruh para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru hafizahumullahu wa ta'ala wa ahlahum, amin. Kepada pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dan anak-anak yang mulia, lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi, amin. Para guru, ayah-ayah, ibu-ibu dan anak-anak, kita dengar qasidah sebentar tadi yang menyebut inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita nak sebutkan perkataan ganti namanya beliau pun kita tidak tergama. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Basyarun Mukhtar, manusia pilihan Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sebaik-baik manusia, bukan. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk seluruh alam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Suratul Anbiya ayat 107. Dan tidak kami utuskan engkau ya Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan rahmat bagi seluruh alam. Basyarun Mukhtar, manusia pilihan Allah yang pada hari kelahirannya yang disebut oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahirnya, walaupun hadis yang diriwayatkan tersebut merupakan hadis dhaif, namun menjadi pengajaran untuk kita ambil iktibar. Bagaimana disebutkan riwayat daripada ibunya Sayyidah Aminah yang menyebut bahawa ketika aku melahirkannya, keluar daripada rahimku satu cahaya yang menerangi seluruh mahligai-mahligai di negeri Syam, yang cahaya itu menerangi daripada timur sampai ke barat. Ketika lahirnya Rasulullah SAW, dalam riwayat Sayyidina Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu menyebut bahawa ketika lahirnya Rasulullah SAW telah terpadam api sembahan Majusi yang telah bernyala ribuan tahun lamanya. Pada hari lahirnya Rasulullah SAW, manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang sangat mulia ini, pada hari lahirnya itu telah runtuhnya 14 telah runtuhnya gereja-gereja di Tasik Siwah, dan telah retaknya 14 anjung Dewan Kisra yang menjadi kemegahan Raja Kisra Anushirwan di Parsi pada ketika itu. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bayangkan kelahiran yang sangat mulia, hatta sehingga sebelum lahirnya lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan satu penceritaan untuk menjadi iktibar kepada umat ini. Di saat ketika datangnya raja yang sangat sakit hati terhadap Kaabah yang dipenuhi orang sepanjang tahun, lalu dia mencipta atau dia membina sebuah gereja yang besar di Yaman. Itulah Raja Abrahah yang kita semua tahu kisah bagaimana tentera bergajah yang cuba menyerang untuk meruntuhkan Kaabah. Bayangkan dalam riwayat menyebut bahawa dikisahkan ketika Raja Abrahah dan tentera-tentera bergajahnya sampai ke kota Mekah, mereka merampas senjata-senjata orang Arab Quraisy. Mereka merampas kenderaan-kenderaan daripada kuda dan unta mereka. Sebelum menyerang Kaabah itu, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Abdul Muttalib
telah pergi ke pinggir kota Mekah bertemu dengan Raja Abraha. Lalu kata Raja Abraha dengan sombongnya, sebelum aku serang dan aku runtuhkan Kaabah kamu, aku beri peluang untuk kamu buat satu permintaan. Maka kata Abdul Muttalib, Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, aku minta supaya dipulangkan kembali senjata dan kenderaan kami, unta dan kuda kami. Terkejut Abraha, dia kata, aku ingat kamu nak minta merayu supaya jangan runtuhkan Kaabah. Apa kata Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu Abdul Muttalib. Katanya, aku tidak akan merayu kepada kamu supaya jangan meruntuhkan Kaabah, kerana Kaabah itu bukan milik aku, ianya adalah milik Allah. Tetapi aku hanya minta milik kami orang Arab Quraisy, iaitu senjata dan kenderaan yang telah kamu rampas itu. Masya Allah, benar kata Abdul Muttalib, Allah melindungi Kaabah dengan datangnya burung ababil yang membawa batu daripada neraka. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para guru, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang mulia, bayangkan, kita kata kita cinta, menzahirkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis yang kita bangunkan pada malam ini. Ipoh berselawat. Masya Allah, tabarakallah. Pada bulan 10 nanti umat sekali lagi menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan festival sunnah 6.0 di Stadium Alusta Kedah. Masya Allah, tabarakallah. Pada bulan 12 sekali lagi umat menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah SAW pada festival sunnah di Bukit Jalil, festival sunnah 7.0 bulan 12 insya-Allah. Dan insya-Allah di sini di Perak pada bulan 2 kita merancang akan diadakan Darul Ridwan berselawat yang akan kita bangunkan insya-Allah di Stadium Indra Mulia di Ipoh Perak ini. Amin. Untuk melahirkan rasa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alal habib. Para guru, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia, tepat 10 minit saya bercakap. InsyaAllah saya tengok masa dan saya pasang stopwatch. Ya, saya akan berhenti kerana ramai lagi asatizah yang nak bercakap insyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan kalau di saat kita yang hadir pada malam ini pernah sampai ke hadapan makam grill, tengok grill makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul tak ya? Orang yang kali pertama sampai dia tak tahu kenapa tiba-tiba dia tak nampak makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nampak jasad, tak nampak makam, tak nampak grill saja tertulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang yang kali pertama sampai di depan grill itu, mereka pasti akan mengalirkan air mata mereka pada ketika itu. Tidak tergambar dan tidak dibayangkan kerinduan apakah sebenarnya yang sedang aku hadap pada ketika itu. Bayangkan kalau ditakdirkan pada malam ini Rasulullah SAW, asbab daripada selawat kita beramai-ramai pada malam ini, baginda SAW sudi hadir dalam mimpi kita pada malam ini. Assalamualaikum, salam ke atas engkau ayuhan Nabi, wahai Nabi, warahmatullahi wabarakatuh, dengan segala rahmat dan keberkatan daripada Allah. Dalam riwayat hadis sahih menyatakan, kata Rasulullah SAW, berilah salam kepada aku walau di mana sahaja kamu berada, aku pasti akan menjawabnya. Bayangkan setiap kali kita melafazkan Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, baginda SAW menjawab salam, bermakna baginda sedang mendoakan kita. Bayangkan pada malam ini kita beri salam kepada Rasulullah SAW, Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, sampai terlena dengan harapan, ya Rasulullah, sudilah hadir dalam mimpi kami pada malam ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudilah hadir pandang wajah-wajah kami pendosa ini. Cuba bayangkan kalaulah malam ini ditakdirkan ada di antara kita yang bermimpi bertemu, melihat, menatap wajah mulia Rasulullah SAW. Bayangkan macam mana para sahabat radhiyallahu ajmain ketika mereka memandang wajah mulia itu hari-hari. Tiba-tiba mereka dikabarkan mereka akan berpisah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika datang perintah dalam hadis sahih Muslim riwayat Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Kaushas Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu taala, Imam Muslim, yang menyebut dalam hadis riwayat panjang tentang bagaimana perintah untuk Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Yaman. Dalam hadis yang panjang itu bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan wasiat iman dan dakwah kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menarik untanya, Sayyidina Muaz duduk di atas unta, Nabi SAW berjalan menarik unta tersebut sampai di sempadan atau di pinggir kota Madinah. Kata Rasulullah SAW, ya Muaz, wahai Muaz, suatu masa nanti apabila engkau kembali ke Madinah, engkau pasti akan melalui rumahku dan pusaraku. Kalau kita duduk di tempat Sayyidina Muaz, apa perasaan kita? Tiba-tiba Rasulullah kata, wahai Muaz, nanti bila engkau balik ke Madinah, engkau akan melalui rumahku dan pusara atau kuburku. Bermakna itu adalah pertemuan terakhir di antara beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika untanya berjalan, dalam riwayat yang lain menyebut Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu pusingkan, membelakangkan badannya, membelakangkan unta itu dan memanggil ketika Rasulullah berjalan untuk balik ke Madinah. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu memanggil, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pandanglah aku untuk kali yang terakhir. Nabi SAW tidak pandang wajahnya, tak berpaling kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia panggil lagi, ya Rasulullah, pandanglah wajah aku untuk kali yang terakhir ya Rasulullah. Nabi SAW tak pandang wajah dia. Dia panggil lagi, ya Rasulullah, pandanglah wajah aku untuk kali yang terakhir ya Rasulullah. Kata ulama, kemungkinan kalaulah baginda SAW berpaling kepada Sayyidina Muaz, kemungkinan beliau tidak akan jadi untuk bertolak ke Yaman. Masya Allah, tabarakallah, bayangkan kecintaan luar biasa mereka. Akhir daripada Al-Fakir, selalu dalam program, dalam ceramah Al-Fakir akan baca penutup ayat ini untuk menjadi ingatan kepada Al-Fakir, untuk mengajak supaya Allah pilih, ya Allah pilihlah kami untuk menjadi hamba yang boleh menangis kerana rindunya kami kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Para guru, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, Al-Fakir dan kalian semua tidak mampu menzahirkan iman kita dengan serban jubah yang kita pakai di khalayak ramai. Al-Fakir dan kalian semua tidak mampu menzahirkan iman kita di saat kita beribadah di hadapan orang ramai. Al-Fakir dan kalian tidak boleh menzahirkan iman kita di saat kita melakukan apa saja amal ibadah kita di hadapan orang ramai. Tetapi Al-Fakir dan kalian hanya mampu menzahirkan iman kita di saat kita duduk dalam satu bilik. Kita kunci pintu bilik itu. Pada ketika itu siapa pun tidak tahu maksiat apa yang sedang kita buat pada ketika itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Surah Sajadah, penutup insyaAllah. Ayat yang dibacakan oleh imam setiap subuh Jumaat. Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalaulah kamu lihat bagaimana pendosa penjenayah itu. Siapa? Al-Fakir dan kita semua. Na'udzubillahi min zalik. Kalaulah kamu lihat, walau tara, kalau kamu tengok, kamu lihat. Idzil mujrimun, ketika pendosa-pendosa itu nakisu ru'usihim inda rabbihim, ketika mereka tundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Lalu mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, hari ini kami dah tengok ya Allah, wa sami'na, hari ini kami dah dengar ya Allah, farji'na, tolonglah ya Allah, sekali ni je kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami nak patah balik ke dunia, kami nak betulkan amalan kami. Lidah kami yang kering daripada selawat kepada kekasihmu Rasulullah SAW, kami nak basahkan lidah kami dengan selawat itu ya Allah. Farji'na, kembalikanlah kami ya Allah ke dunia. Kami nak patah balik sekali aja. Kami nak melutut, kami nak minta ampun pada ibu dan ayah yang pernah kami derhaka ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Sekali ni je ya Allah kami minta. Kami nak betulkan dengan solat
solat yang kami tinggalkan, dengan maksiat yang kami lakukan, kami nak penuhkan masa kami dengan beribadah kepadamu ya Allah. Farji'na, tolonglah ya Allah, kembalikan kami sekali ni je ya Allah, tolonglah. Kita boleh patah balik tak? Na'mal solehah, kami nak beramal soleh sungguh-sungguh. Inna mukinun, sesungguhnya hari ini kami dah yakin ya Allah. Farji'na, kembalikanlah kami sekali je ya Allah. Kami nak patah balik, tolonglah ya Allah. Kami nak taat kembali kepada suami kami. Kami nak jadi ketua keluarga, nak jadi suami yang akan selamatkan keluarga kami daripada api neraka-Mu. Kami nak jadi ketua jabatan yang akan selamatkan kaki tangan kami daripada api neraka-Mu. Kami nak jadi sultan, kami nak jadi pemimpin yang akan menyelamatkan rakyat kami daripada api neraka-Mu. Farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia sekali ni je ya Allah, tolonglah ya Allah. Na'mal solehah, kami janji kami nak amal soleh sungguh-sungguh. Inna mukinun, sesungguhnya kami dah yakin hari ni ya Allah. Lalu Allah jawab, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalaulah kami kendaki, dah lama dulu kami bagi hidayah kepada setiap diri kamu ni. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah benar janji kami kepada kamu. Hari ini la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, kami akan penuhkan neraka jahannam kami dengan jin dan manusia seluruhnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Fazuku bima nasitum liqa yaumikum hadha, rasakanlah azab kami hari ini sebab kamu lupa pertemuan kamu dengan Tuhan kamu pada hari ini. Inna nasinakum, sesungguhnya hari ini kami lupakan kamu. Para guru, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Amin. Kalau di saat Allah lupakan kita, inna nasinakum, sesungguhnya kami akan lupakan kamu pada hari ini. Apalagi yang tinggal dengan kita. Maka selalulah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan terpilih menjadi umat yang akan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mengambil alih kerja baginda salam untuk menyebarkan dakwah ini kepada seluruh umat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini, sebagaimana berkumpulnya kita di sini, kita akan dikumpulkan dalam syurga-syurga Allah. Amin. Mudah-mudahan air mata kita pada malam ini, air mata kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air mata ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, air mata taubat kita pada malam ini yang akan memadamkan api neraka yang bakal membakar kita nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini akan menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini akan mati bersama dengan yang selalu kita dengannya, iaitu dengan selawatnya, dengan Al-Qurannya, dengan ibadahnya. Mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum